Jadi hari ni kita sambung terjemahan dan tadabbur lah. Terjemahan ayat 41. Satu ayat je, sikit-sikit dan sedikit tentang kalimah dan ibrah lah yang dapat daripada ayat ni, insya-Allah. Faedah-faedah dia. Baik, kita baca ayat yang ke-41 surah Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Baik, kita tengok ayat ni punya terjemahan satu-satu lah. Jadi Allah mula dengan perkataan wa. Apa maknanya? Dan lah. Jadi wa dalam Quran ni dia kadang-kadang ada banyak makna. Ada makna dan, bukan makna lah, makna sama tapi fungsi beza-beza. Ada waw nama dia ataf. Ataf ni maksudnya tertib. Ali dan Abu datang contohnya. Betul lah? Itu ataf tu. Maksudnya dia tertib bersama, ataupun maknanya ma'a bersama. Ali datang bersama dengan Abu. Dan dalam Quran kadang-kadang bila waw depan macam ni, dia nama dia istinaf. Istinaf ni maksudnya dia nak mula dengan satu rangkap baru lah. Ayat baru, rangkap yang baru dalam cerita yang sama. Macam kita, bahasa Melayu kita ada titik kan. Bahasa Arab dia tak ada titik-titik ni antaranya waw ni lah. Waw ni istinaf, makna dia dan juga. Dan juga. Itu yang pertama. Kemudian aminu. Apa makna aminu? Jadi ni apa? Aminu ni berimanlah. Macam mana kita tahu? Ada dalam Quran ada amanu, ada aminu. Jadi ni sedikit tentang fi'il lah. Jadi sebut jumpa aminu ni maknanya fi'il amar. Kalau amanu maknanya fi'il madi. Sama je, ejaan sama, bunyi je lain. Ejaan sama, cuma beza dia bunyi kat mim je. Ada mim, ada amanu, ada minu. Penting ni, kena tengok. Bayangkan kalau tak ada baris. Tak ada baris macam mana? Agak kita tak boleh nak baca. Jadi amanu, dia perubahan dia macam itulah. Saya bagi simple lah perubahan. Ini fi'il madi ni. Ini kata kerja kala fi'il madi ya. Kalau kita buang ni, asal dia macam inilah amana. Jadi fi'il mudhari, jadi yu minu. Okey, ni Jadi ni kala lampau. Ini kala kini lah, sedang berlaku. Ni telah berlaku. Jadi dia telah beriman. Ni makna dia apa? Dia telah beriman. Ni dia
beriman, sedang beriman. Dia beriman, masih beriman, kekal dalam iman. Jadi kalau nak jadi yang fi'il amar, dia jadi daripada sini mim ni, mim dia sama. Mim ni baris bawah ni. Dia jadi min. Ni min jadi ini berimanlah. Ini kata perintah. Jadi untuk seorang berimanlah, kita nak suruh orang tu beriman, amin je. Amin maknanya berimanlah engkau seorang. Kalau nak ramai, ni juga dia telah beriman. Kita nak kata orang tu dia telah beriman, seorang amanah. Jadi kalau nak jadi ramai, tambah apa belakang? Tambah waw. Jadi ni sebab tu jadi aminu, tambah waw. Ni pun tambah jadi ramai. Ada waw belakang ni ramai. Waw. Jadi bila waw ni dia ada alif ni. Ni kan. Alif ni tak ada fungsi apa-apa untuk makna. Alif ni hanyalah untuk, nama dia alif fariqah, untuk nak membezakan di antara kalimah seterusnya. Ni fariqah, dia mengasingkan. Ni takut orang nak sambung nanti. Ada kadang-kadang orang ada kalimah seterusnya boleh jadi sambungan. Dia fungsi alif tu. Jadi alif kita letak alif. Ni untuk ramai. Di yu'minu ni ada nun kat sini. Yu'minu ni fi'il mudhari'. Ini jadi aminu ni sebab dia tiru fi'il mudhari'. Ingat kalau amanu mana dia apa? Mereka telah beriman. Kalau aminu maknanya berimanlah kamu. Beza kan? Jauh beza dia. Berimanlah kamu. Nak mim baris bawah. Tengok sebelum tu. Surah Al-Baqarah ayat 25. Tengok. Ada tak perkataan amanu? Kan? Wa basyiril ladzina kan? Amanu. Yang ni aminu. Sama ke jauh beza? Tulisan jauh beza tak? Tulisan beza tak jauh. Mim tu baris atas dengan mim baris bawah. Makna jauh beza. Amanu kat sini apa? Telah beriman. Mereka telah beriman. Kalau aminu, berimanlah kamu. Berimanlah kamu. Jauh bezanya. Jauh beza. Tulisan tak jauh, tapi makna memang berbeza jauh. Itulah bahasa Arab. Agak Arab-Arab boleh faham. Walaupun yang tak pernah belajar pun boleh faham kot. Untuk fokus yang sini sajalah. Jadi Allah sekarang ni dah masuk satu perintah kepada Bani Israel. Jadi ayat sebelum perintah juga. Ada tak perintah sebelum? Jadi ayat ni sambung ayat 40. Kita kena ingat ayat 40 balik. Apa dia? Ya Bani Israel. Wahai Bani Israel. Saya dah terangkanlah Bani Israel ni siapa. Kan? Uzkuru. Ingatlah kamu. Itu perintah pertama. Perintah pertama kepada Bani Israel. Ingatlah kamu nikmat daripada Allah yang Allah telah berikan. Wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum, dan penuhilah janji. Iaitu sebagaimana janji Allah ni apa? Janji kepada orang-orang Yahudi ni, orang ahli kitab ni, surah 5 ayat 12 tu Yang sebelum ni fokus point dia apa janji itu? Buka surah 5 ayat 12 tu. Itu jawapan dia lah. So, itu janji-janji yang Allah berikan kepada mereka, yang mereka penuhilah apa yang Allah perintahkan kepada mereka. Surah 5 ayat 12 tu. Kita review sikit balik, nak faham dia punya cerita dia. Ni janji-janji.
Jadi apa Allah kata? La in aqamtumus solah. Ini janji Allah kepada mereka yang Allah ikat, yang mereka kena tunaikanlah dan Allah akan berikan. Surah 5 ayat 12 tu. La in aqamtumus solah, jika kamu tegakkan solat, wa ataitumuz zakah. Jumpa? Jumpa ayat tu, tengah-tengah saya baca. Dan kamu tunaikan zakat. Wa amantum bi rusuli, dan kamu beriman dengan semua rasul yang datang daripada aku, termasuk Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang, berimanlah. Wa azzartumuhum, dan kamu membantu, usaha membantu dakwah nabi mereka, nabi kamu tu. Dakwah mereka. Wa aqradtumullahu qardan hasanah, dan kamu meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, iaitu menggunakan harta benda ni fi sabilillah. Apa Allah bagi jaminan? La ukaffiranna ankum sayyiatikum, Allah akan hapuskan dosa-dosa kamu. Wala uzalli wala udkhilannakum jannah, dan di syurga di akhirat Allah akan masukkan dalam syurga. Di dunia dapat kebaikan, dapat dihapuskan dosa dan bertemu dalam keadaan bersih dengan Allah. Kemudian Allah akan masukkan, beri jaminan syurga kepada orang-orang Yahudi, orang-orang yang beriman, tak kira dari kalangan siapa pun. Terutamanya apa? Orang yang dah ada kitab lah. Okey, jadi perintah pertama perintah ingat nikmat. Jadi cara ni nak betul-betul ingat nikmat adalah dengan ni ayat hari ni. Nak kenal nikmat mesti dengan kitab daripada Allah. Itu seterusnya perintah yang kedua, wa aminu, berimanlah oleh kamu. Bima kan? Bi apa? Dengan apa yang. Jadi ingat ni perintah. Bila perintah datang daripada Allah, maknanya sunat ke wajib? Wajib. Dan berimanlah olehmu dengan apa yang anzal apa dia? Terjemah dia, aku telah turunkan. Tu ni Allah lah. Aku telah turun dengan apa yang aku telah turunkan. Kalau kita terjemah direct kita sebenarnya, macam mana makna dia? Saya tunjuk terjemah yang ni fi'il Terjemah kita bahasa Arab ni dia ada banyak elemen. Dalam satu kalimah dia ada zaman, dia ada siapa pembuat, kan? Dan dia ada fa'il dia lah. Dia ada zaman dia ada perbuatan dia. 3 benda. Bahasa kita asing, 3. Tu yang bahasa kita ni kecil. Bahasa mereka lebih tinggi lagi. Sebab dalam satu kalimah mereka ada 3 elemen. Ada apa? Masa buat, perbuatan dan siapa yang buat. Kita siapa buat asing, perbuatan asing, masa buat asing. Beza dia. Jadi sekarang ni kita nak terjemah bahasa kita. Dalam satu ni kita nak rangkumkan 3 elemen tu dalam bahasa kita. Macam mana nak buat? Jadi pertama masa dulu. Bila fi'il madi, masa dia maknanya telah. Jadi kita letak telah. Jadi kita kata telah. Sebab dalam ni ada masa, maknanya dia telah berlaku. Kemudian letak perbuatan. Perbuatan dia ni, apa dia perbuatan ni? Anzala, menurunkan. Kemudian dari segi bahasa, kalau kita nak kata pembuat, kita tambah apa? Kalau kita dalam buku pelita bahasa Melayu, Jabar punya, letak apa? Oleh. Siapa pembuat dia? Barulah letak ni. Tu ni siapa? Aku. Ini bahasa kita nak terjemah satu kalimah ni je. Ada berapa? Faham tak? Jadi dengan masa telah, perbuatan dalam ni ada menurunkan. Siapa yang buat? Oleh aku. Siapa aku? Allah. Macam inilah. Sebab tu penting kita tengok satu. Okey.
Ini asal makna lah. Jadi sekarang kalau kita dah terjemah dah ni, kita mafhumkan apa dah? Dengan apa yang aku telah turunkan. Jadi penyusunan dia sebenarnya daripada sini. Masa telah anzala menurunkan oleh aku last sekali. Itu cara dia. Okey. Baik. Kemudian musaddiqan. Musaddiqan. Jadi musaddiqan boleh tambah. Ini dia punya maf'ulun bih dia, objek dia. Dia boleh jadi hal, boleh jadi objek. Hal pun boleh. Jadi kita kata akan yang musaddiq yang membenarkan. Jadi dia nak nyata kat sini, Allah nak nyatakan Quran ni sifat turun dia apa? Sifat turun dia ni, dia benda yang apa? Jauh ke daripada orang. Benda orang tak tahu ke benda yang bukan benda baru? Benda yang dah sebenarnya dah lama ke benda yang baru? Benda yang dah lama dah. Dia contoh kita kita mana yang senang? Kita nak buat benda yang kita dah maklum tapi kita dah lupa dengan benda yang pertama kali, mana lagi dekat dengan kita. Ini bukan kita punya culture ni dengan benda yang dah biasa. Kan? Itu dekatnya. Di sifat Quran ni kepada orang bangsa Yahudi ni bukan benda yang jauh daripada, kenapalah degil sangat. Sepatutnya apa? Dia dululah yang senang nak terima. Ni kepelikan yang berlaku. Sebab tu Allah kata apa? Sifat dia musaddiqan. Apa dia? Membenarkan. Saddiq yang membenarkan lima ma'akum. Apa ni? Li bagi. Dapat tak terjemah ni? Ma apa? Ma apa yang ma'akum bersama kamu. Maknanya apa? Akan yang membenarkan bagi apa yang li ni bagi. Ma ni apa yang ma'akum bersama kamu. Apa yang bersama dengan kamu? Kamu ni siapa? Ingat tadabbur lepas. Kamu ni siapa? Berapa kaum? Berapa jenis agama ni? Berapa? Jadi kaum ni siapa? Yahudi dengan Nasrani jadi antum kat sini makna dia kaum dulu. Ini masukkan Allah ni mention siapa? Dua orang, dua jenis agama ni yang mengaku-ngaku agama mereka yang benar. Siapa pertama? Al-Yahud and Nasara. Apa kitab dia? Al-Yahud ni yang bersama ni maksudnya kitab. Kitab yang bersama dengan Yahudi, kitab yang bersama dengan Nasrani. Apa dia? Taurah. Lagi? Injil. Taurat dan Injil. Dan dia membenarkan Taurat yang Injil ni yang benar, yang original lah. Bukan yang mereka tukar. Yang mereka tukar bukan nama ni lagi dah kan. Nama Bible lagi, nama apa lagi? Ni New Testament dengan Old Testament yang mereka dah pindah-pindah banyak. Okey jadi bagi apa yang bersama kamu, faham maksud kamu ni adalah ni golongan ni wala takunu, sebenarnya dan la janganlah. Jadi tadi sekarang ini perintah perintah. Yang ini larang. Begitulah Quran. Begitulah kita bila dakwah, dia mesti dua ni benda. Jangan perintah je buat tapi tak ada larangan. Jangan larang je, tak ada perintah, tak boleh. Agama kita mesti dua. Sebab tu kita punya syahadah pun dua. Apa dia? Dia mesti ada isbat sesuatu dan nafi sesuatu. Sama juga. Barulah ada pengukuhan. Sama juga dalam ni.
Jadi Allah kata berimanlah kamu dengan Quran ni. Apa dia yang harus beriman kepada dua orang ni? Kedua-dua ni mesti beriman dengan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi lah. Dan wala takunu dan la janganlah takunu kamu menjadi kamu menjadi awwala awwala kafirin yang pertama kafir, yang ingkar, yang kafir. Bihi dengan nya ni apa? Yang pertama-tama yang kafir. Orang yang kafir pun boleh. Yang ingkar pun boleh. Ingkar lah sebenarnya. Nanti kita kupas ni. Bihi, hi ni apa? Hi ni apa? Nya ni maksudnya domain kena tahu. Sebab tu saya tekan kat domain. Selalunya kita tak jelas. Nya, okey. Apa nya ni? Al-Quran ni musaddiqan lima ma'akum. Apa perasaan Al-Quran ni? Quran ni sifat dia musaddiqan, membenarkan kitab yang terdahulu. Jadi ni rujuk pada kitab Allah lah. Kitab Allah, iaitu Quran lah ini. Tengok, jadi Allah buat dalam ayat ni pula, wala takunu, boleh tak? Wala takunu kafirin bih. Kalau dari segi bahasa lah, biasa bahasa sesusunan, janganlah kamu menjadi kafirin bih. Boleh tak? Boleh. Betul je susun. Janganlah kamu jadi orang-orang yang ingkar dengannya. Tapi tak macam tu. Allah kata apa? Awwala. Apa maksud dia? Dia dua makna. Siapa boleh jawab dua makna? Apa maksud dia? Siapa faham? Kenapa ada awwala kafirin? Kafir ni, okey, kafir ni tunjuk pada single ke plural? Kafir single ke plural? Single. Kalau plural bunyi dia apa? Kalau plural bunyi dia macam mana? Kafir. Ini seorang yang ingkar, seorang. Ni single. Ini yang mufrad. Satu je ni, ni satu. Kalau ramai bunyi dia apa? Kalau dua bunyi dia apa? Kafirai. Ni kafi. Roy ni dua orang kafir. Ni dua. Ni musanna. Ni dua orang. Kalau ramai kafiri. Ni lebih daripada dua lah, tiga ke atas. Ni baru ramai, ni namanya jamak. Sekarang ni takunu ni jamak ke? Kamu ni ramai ke seorang? Ni. Dan janganlah kamu ramai ke seorang? Ramai kan? Yang ni tiba-tiba satu. Jadi kat sini maknanya apa? Nak menunjukkan ni kelompok, pelopor. Jangan jadi pelopor kepada benda yang pertama, yang buruknya. Apa pelopor ni apa? Pengasas. Pengasas yang orang yang kafir. Faham? Pengasas kepada kekufuran. Teruk benar lah. Bahkan apa? Awala lagi apa? Yang kedua, kalau kat sini yang belajar Quran, kan, kita belajar Quran kat sini, contohnya yang mudah apa? Solat. Kan, kita tahu kewajipan solat. Orang yang tak belajar, dia tinggal solat.
Dengan orang yang belajar ni, dia pun tinggal solat. Agak-agak mana lebih buruk? Dia tahu, dia yang tak buat. Dia dulu yang tak buat. Orang yang tak belajar tak apa lagi, dia buat sebab dia jahil. Faham? Jangan jadi orang macam tu. Siapa sikapnya ni? Sikap macam tu nama dia, perangai siapa? Yahudi dengan Nasrani dulu. Kita boleh jadi tak macam tu? Mungkinlah kot kan? Sebab tu nanti banyak ayat depan ni Allah ingatkan dia. Dia suruh orang buat baik, dia lupa diri dia. Dia jadi lilin. Kan? Bagi cari kat orang, dia bakar diri dia sendiri. Waliyahzubillah. Ini perangai dia. Jadi Allah nak gambarkan pertama dulu tengok. Jangan kamu jadi orang yang pertama-tama pelopor kepada kekufuran, bahkan kamu pula orang yang tahu kebenaran, lepas tu kamu sendiri tinggalkan. Dua benda. Kemudian watash wala Allah. Bihi ni apa? Dengan kitab Allah, peringatan lah, Quran. Peringatan-peringatan Allah ni. Jadi dikufur, ingkar dengan perintah-perintah Allah lah sebenarnya. Disebut Quran, maknanya perintah dan larangan Allah. Ajaran-ajaran dalam Islam. Okey. Kemudian wala, ada wala tertinggal lam ada la jadi wala, jadi wala dan janganlah apa dia? Tasyaru ni apa? Dia boleh jadi ada makna menukar dia maksud dia menjual. Janganlah kamu menjual. Membeli pun boleh. Dua-dua boleh. Menjual boleh, membeli boleh. Kalau kata menjual beli pun boleh. Ataupun makna dia menukar pun boleh. Sebab bila sebut jual beli ni memang menukar asal dia makna kan? Menukar sesuatu. Janganlah kamu menjual biayati dengan ayati ayat-ayatku. Ayat-ayatku. Apa ayat-ayatku? Ayat-ayatku yang dimaksudkan ni apa? Dalam Quran banyak sebut ayat Allah, tapi semua makna tak sama. Ayat Allah ada berapa bahagian? Cuba ingat. Ayat Allah ada berapa? Jadi kita boleh buat bagaimana sini ayat Allah. Ada berapa jenis ayat Allah? Ada dua. Ayat Allah dua prinsip yang kita kena faham. Bila sebut ayat Allah, ini benda dia. Pertama, nama dia ayat mutasyabihat tu boleh. Tapi itu dalam ni. Quran niyah, Quran ni. Ataupun makna lain dia masturah. Disebut masturah. Maksudnya masturah ni tulisan. Tulisan ataupun bacaan. Ayat dalam bentuk tulisan, bacaan ataupun khabariyah. Khabariyah. Perkhabaran. Macam mana nak dapat ayat dalam bentuk tulisan, bacaan, perkhabaran? Kita dapat tahu dari mana? Ayat jenis macam ni, macam mana kita nak dapat? Ni yang pertama, ni ayat paling utama sekali. Jadi ayat macam ni kita nak dapat dari mana? Macam mana kita dapat? Siapa yang bagi? Nabi je. Wahyu. Ada Quran, ada hadis. Ni ayat pertama. Jadi bila dalam Quran, bila sebut ayatillah, kita kena tengok yang mana, yang ni ke yang tu lagi. Tengok ayat dia. Sekarang ni cerita pasal apa? Kitab. Jadi ni maksudnya ayat yang ni ayat yang mana? Yang pertama. Yang ni. Okey.
Ni ayat Allah. Yang kedua nama dia kauniyah. Kauniyah. Basariyah, ha? Hissiyah. Ini maksudnya ayat yang menunjuk kejadian. Kauniyah ni kejadian, peristiwa. Basariyah apa? Boleh dilihat, terlihat, boleh dilihat dengan mata kita. Hissiyah, panca indera. Dia jelas, boleh dilihat, boleh dirasai oleh panca indera. Ini nama dia ayat kau. Ni dua. Contoh ayat yang ni yang mana? Cuba buka surah Baqarah. Ayat 164. Peristiwa, kejadian, ayat ni boleh kita nampak, dilihat, boleh dirasai dengan panca indera. Yang ini akal, Ni sifat dia ilmu, berfikir dengan akal. Surah ini pun sama juga, dia berkaitan dengan akal juga, tapi dalam bentuk lain sikit. Surah 2 ayat 164. Ada tak perkataan ayat kat situ? Cuba tengok, ada tak? Last sekali ayat dia kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nas. Kemudian wa ma anzalallahu minas samaa'i min ma'in fa ahya bil ardi ba'da mautiha wa basta fiha min kulli dabbatin wa tasrifir riyah. Kemudian wasahabil musakhkhari bainas samaa'i wal ardi la ayat, kan? Ada tak? Ayat kat situ maknanya dia apa? Yang mana satu? Mana satu? Wahyu ke kejadian? Ayat tu cerita pasal wahyu ke kejadian? Kejadian yang kita boleh rasa, boleh lihat sini. Ini bukti. Faham Ayat kat situ maksudnya kauniyah. Faham? Ayat yang ni maksudnya Quran ni wahyu. Ni wahyu. Tu beza. Boleh tak kita tinggalkan salah satu bentuk ayat ni? Tak boleh. Tak jadi. Ayat dua-dua mesti kita ambil, relate kan. Ni nama dia. Ayat yang ini untuk apa? Cara dia, kaedah kita. Ayat wahyu apa kaedah kita? Tadabbur. Sebab tu Allah suruh tadabbur Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran. Wahyu datang, cara dia tadabbur. Ayat ni apa kita kena buat? Tafakkur. Dua benda kita kena buat. Dengan wahyu Allah kita tadabbur. Dengan kejadian depan mata kita tafakkur fi khalqillah. Berfikir tentang ciptaan Allah. Dia membuahkan iman yang faham? Ta'ammul dengan dia. Itu dua benda bentuk ayat. Jadi sekarang ni nak fahamkanlah. Dia sebut ayat dua ni. Satu bentuk tulisan atau pembacaan ataupun khabar atau wahyu, dan satu dalam bentuk kejadian yang ada nampak dengan mata kita. Kita boleh rasa. Surah 2 ayat 164. Yang ini ayat ni surah apa? Kita nak interaksi dengan ayat ni. Allah ajar dalam surah apa? Surah 38 ayat 29 ayat. Tu buka surah 38 ayat 29, surah Sad ayat 29. Jadi ingatlah ayat Allah, ringkasnya kalau nak senanglah, saya buat lagi ringkas kot macam ni kan. Kita bagi kepada satu kitab, wahyu lah. Senang ingat. Satu dalam bentuk wahyu, kitab lah Quran. Satu dalam bentuk kejadian.
kejadian alam. Nampak jelas. Jadi wahyu ni kena tadabbur. Dan kejadian ni kena fi tafakkur. Tak nampak? Tak. Nanti dekat-dekat datang. Tak boleh buat apa. Ya, berfikir. Allah kata tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Fikir apa yang Allah cipta, jangan fikir sibuk fikir zat Allah tu. Mana. Kan? Itu orang duk gaduh pula dah. Kamu punya dalam pun kamu tak tahu dekat mana kan. Jadi cik okey Di wahyu tadabbur. Ada dalil tak ni kedua-dua ni? Ada dalil tak? Ada. Ni dalil dia apa? Surah 38 ayat 29. Jadi sekarang ni dengan Quran, bila dapat Quran, apa kewajipan kita? Baca. Tadabbur. Baca dengan tadabbur. Cuba tengok baca ayat tu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayatihi waliyatadhakkara ulul albab. Ini sebuah kitab yang kami turunkan kepada engkau Muhammad, penuh dengan kebaikan. Mubarak ni izdiyadul khair, bertambah-tambah kebaikan apa saja dari sudut duniawi dan ukhrawi. Apa kena buat nak dapat kebaikan dia, nak dapat keberkatan Quran mubarak tadi? Cara dia adalah liyadabbaru, dengan cara tadabbur. Dengan cara tadabbur. Liyadabbaru ayatih. Nampak? Ayatih, ayat Allah. Jadi kena tadabbur ayat-ayat Allah. Kemudian dengan tadabbur menghasilkan apa? Tazakkur. Tazakkur peringatan. Tazkirah. Jadi macam mana kita nak dapat tazkirah daripada Quran? Kena baca dengan faham dia. Kemudian ayat yang kedua ni, ada tak dalil dia? Surah 3 ayat 190, 191 tu lah. Ni. Cuba tengok ayat tu. Ini Nabi sunnah ni, sunnah Nabi. Surah 3 190, 191. Apa Nabi buat dengan ayat ni? Adalah satu hadis, tapi Nabi baca setiap pagi, bangun pagi. Dia Nabi baca daripada ayat 190 sampai ayat 200. Ni sunnah. Ya. Boleh, relate. Jadi kita relate dua-dua bentuk ni. Dua-dua ni. Kita tengok ayat tu. Apa mula dia? Inna fi khalqis sama, kan? Sekejap. Okay, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab.
Jadi Allah kata semuanya pada ciptaan langit dan bumi dan perubahan siang dan malam dan siang, semuanya adalah ayat. Jadi ayat di sini maksud dia kejadian kauniyah tadi. Untuk siapa? Li ulil albab, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang bijak berfikir. Siapakah mereka? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Jadi ulul albab ni antaranya sifat dia adalah allazina yazkurunallah. Orang-orang yang yazkuru, mereka sentiasa mengingati Allah. Dah faham dah makna zikir minggu lepas? Ada orang salah faham makna zikir ni. Apa makna zikir? Ada berapa? Pecah berapa? Cepat saya boleh jawab. Minggu lepas. Ada video kan? Tak ulang kaji. Apa makna zikir? Ada dua. Apa pertama? Bil lisan dengan bil af'al kan? Zikir dengan lisan dan zikir dengan perbuatan, itu makna zikir. Dengan lisan apa dia? Dengan sebutlah, baca kan, tadabbur, faham kan, itu lisan. Dengan af'al apa? Taat, buat. Ya, itu termasuk zikir sebenarnya. Perbuatan tu. Sebab makna zikir dia banyak dalam Quran. Ada belas-belas makna yang berbeza-beza. Macam juga makna ayat ni. Kita kena bincang lain lah. Jadi, iaitu ingat Allah ni sentiasa. Antaranya yang paling kuat nak ingat cara dia apa? Tadabbur Quran lah. Sebab Quran adalah kepala kepada induk zikir. Allah bersumpah dengan surah Sad yang kita baca tadi tu. Ni surah ni. Mula-mula sekali mukadimah surah ni Allah kata Sad wal Qur'anu zikr. Zikir. Allah sumpah Sad. Cuba buka ayat 1 2 tu. Wal Qur'ani ayat 1 2. Surah 38 ayat pertama dan kedua. Wal Qur'anu apa? Zikri. Betul? Nampak tak? Allah bersumpah demi Quran ni, demi Al-Quran ini. Apa Allah kata sifat dia? Ni apa mana? Atas sekali. Ni apa? Ni kalau dalam bahasa Arab ni disebut Al-Asma'ul Khamsah. 5 kata nama yang special. Contohnya Abu, Akhu, Hamu, Fu dengan Zi. Selalunya dinisbahkan Zi ni contohnya milikut tam. Faham? Pemilik sepenuhnya sesuatu ni. Ana zil jihaz. Saya pemilik handphone ni. Tak ada orang boleh. Ni saya punya. Contoh Jadi siapa pemilik zikir? Siapa? Quran. Zikir ni ada mana-mana. Jadi kalau kita lihatkan pemilik kemuliaan, pemilik peringatan, Quran lah. Zikir banyak yang lain tu tapi tak boleh di Quran. Macam mana agak-agak? Itu je semata-mata. Sebab apa? Pokok induk akar kepada zikir adalah Al-Quran itu sendiri. Dan zikir yang lain tu tasbih tu apa? Buah-buah dia. Dan bernilai tingginya zikir-zikir tadi tu dengan apa? Kefahaman kepada wahyu Allah yang paling hebat ni. Sebab tu nanti dekat akhirat nanti Allah kata Iqra' wartaqi. Kepada siapa? Kepada orang yang ni dekat dengan Quran, hafal Quran. Sebanyak mana ayat dia hafal dan dia ingat, Allah kata mula-mula dia level bawah kat dalam syurga. Allah pun jumpa dia, Allah dia baca ayat satu ayat. Dia pun baca, setiap baca satu naik satu level. Ada berapa ayat Quran? 6236 ayat. Kalau dia hafal semua, dia naik 6236 tingkat. Mula kat bawah, tengok naik atas. Tengok tak dengan Quran? Hebatnya.
Jadi itu mulianya Quran, banyak Jadi sebab itulah kita jangan bila sebut je zikir ni, apa yang kita kena pandang nampak dulu. Utama apa? Jauhnya aku dengan Quran, aku nak tadabbur Quran. Itu yang sepatutnya nampak dulu. Jangan kita pergi masuk dalam kubur ke, saya nak wirid masuk dalam tanah ke, nak buat. Itu dah lagi lain dah. Nabi tak ajar macam tu. Sebenarnya dengan ayat-ayat Allah ni yang paling utama lah. Tanpa menafikan kebaikan apa zikir Nabi ajar tu yang lain. Ingat lah beza tu. Apa akar dia? Yang itu adalah buah hasil dia. Baik. Jadi kita kena buat dua seiringan. Baik Jadi ini sambung ayat dia, itulah dia orang yang ingat Allah. Dalam keadaan berdiri sentiasa dia maksudnya. Qiyaman wa qu'udan wa ala judubihi, maknanya apa? Setiap masa. Apa maksud dia setiap masa ni? Kata ayat lain yang jelaskan lagi. Kita setiap masa duduk tak? Saya berdiri, ada yang duduk kan. Lepas ni kita berdiri balik. Nanti balik rumah kita baring kan. Apa maksud dia tu? Jadi dia maknanya itu kehidupan kita. Kehidupan kita dalam bentuk ada 3 keadaan. Apa dia? Duduk, berdiri, baring. Kita tak terbang kan? Ini kehidupan kita. Maknanya setiap aktiviti hidup kita ni mesti apa? Berkait dengan apa? Berkait dengan apa? Akhirat kita dengan Allah. Jangan jadi as-sekular, faham? Mengasingkan sebahagian. Sebab itulah dia adalah orang yang boleh pergi masjid, pergi solat, kan? Time raya, dia solat raya. Dalam pada tu dia buat apa? Bila dia kehidupan dekat luar, dia buat rasuah, dia tipu, dia khianat, tak rasa apa-apa. Sebab dia buat apa? Sebab dia bukan orang macam ni. Kalau dia orang macam ni, dia buat apa? Semua mesti kait. Ini yang aku buat ni tak keluar daripada akhirat kita, tak kan? Sebab itu Allah sebut dalam surah 24. Ni orang yang hebat, yang orang macam ni adalah orang yang hebat, disebut rijal. 24 ayat 35. Surah 24 ayat 35. Ayat 35. 37 silap. 37. Surah 24 ayat 37. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Dia Rijalun ni bukan lelaki saja. Ingat dia sebut rijal. Kalau lelaki rajul kan. Rijal ni antara makna dia juga orang yang berjiwa besar. Tulis makna dia tu. Seorang yang jiwa besar, dia adalah rijal. Dalam ayat lain apa dia? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa kan? Pemimpin itu rijal. Jadi dia menunjukkan satu konteks ayat yang wibawa tinggi lah. Orang yang berjiwa besar ni, orang yang hebat ni, apa dia? La tulhihim tijarah. Tidak tulhi apa? Ni ayat sama dengan surah apa ni? Alhaakumut. Sama lah tu. Alha tu. Kata yang sama ni. Jadi melalaikan.
Tidak pernah melalaikan. Apa yang lalaikan dia? Tijarah, perniagaan dia, aktiviti dia. Wala bai'un, dan juga perniagaan dia lah, semua aktiviti dia, jual beli dia, daripada zikril, daripada zikrillah. Apa tu? Cuba kita tengok dari segi disiplin bahasa. Apa nak terjemah dengan lebih tepat? Zikrillah dulu, zikrillah. Lepas tu dirikan solat. Faham? Dengan zikrillah tu, makna mendirikan solat tu jadi bermakna. Makna menunaikan zakat tu jadi bermakna. Sebab tu mula dengan zikrillah dulu. Zikrillah ni dari segi bahasa apa? Disim tu. Kalau mengingati Allah, terjemahan dia zakarallah. Allah tu banyak hu pada atas. Itu makna mengingati Allah. Zikri ni, zikrun ni masdar. Cara terjemah masdar macam mana? Cara terjemah masdar. Jadi dia kalimah Arab ni, dia 3 biasanya. Madi, mudhari', masdar. Dia perkataan zakara. Mudhari' dia yazkuru. Masdar dia zikrun. Ni. Yang ni maknanya mengingati. Jadi ni telah mengingatilah. Yang ni sedang mengingati. Ni noun macam mana nak buat? Apa? Peringatan. Faham? Peringatan makna dia. Sekarang ni saya buat 2 ayat Zakara. Satu lagi. Cuba tengok. Cuba baca. Zakarallahu. Baca. Zikrullahi. Cuba terjemah. Sama ke tak? Huruf sama, bunyi badan lain. Beza ni, besar beza ni. Sekarang ni zakarallah maknanya apa? Zakarallaha, bukan zakarallah ha. Bukan hu. Zakarallaha. Cuba terjemah. Ni nak macam mana? Telah mengingati oleh dia. Siapa? Akan Allah. Maksudnya dia telah mengingati Allah. Yang ni? Ni nama dia mudhaf ilaih. Ini fa'il, maf'ul bih. Beza. Ini terjemah apa? Peringatan daripada Allah. Kan lain ke sama? Dia mengingati Allah. Peringatan Allah. Sama ke lain? Apa beza dia? Baru kita nampak, ya Allah, ini ayat Allah tak guna ini. Faham? Jadi ini mudhaf ilaih. Ni tunjuk dia lebih dia intipati dia berbeza sikit. Peringatan daripada Allah, dia lebih khusus. Faham? Jadi dia bukan teruk perbuatan, tapi dia adalah kepada prinsip sesuatu. Sebab apa? Kita nak buat satu mesti tahu prinsip dulu. Buat tanpa prinsip namanya apa? Cacat marbah. Faham? Kat sini Allah nak masuk prinsip pengukuhan. Apa yang dia kena ada dalam dia? Peringatan Allah kena ada dengan dia. Apa peringatan Allah yang paling besar? Ayat Allah ni tadi, apa dia? Ni, wahyu Quran kena ada dengan dia. Faham? Kena faham wahyu macam mana, supaya dia ada prinsip hidup dia. Cabaran yang datang pun dia ada prinsip. Dia tak adalah orang yang kata, okey je, macam ni pun okey juga. Akhirnya tengok, pluralisme masuk sikit je, kita macam mana? Habis. Senang aja. Itu yang tua-tua. Ni yang muda-muda dengan TikTok semua. Prinsip Quran ada? Tak ada. Kita tak suruh dia hafal pun. Tak pun. Yang kata hafal tak tahulah macam mana kan. Yang hafal, lepas tu tak faham apa yang dia hafal. Hafal untuk masuk kertas je, lepas tu dia habis, tinggal kan. Buat kerja lain. Tu satu lagi. Macam mana tu? Kita nak bagi macam mana tu? Besar tugas tu. Jadi
Tu kena beza. Jadi ni lah rijal. Sentiasa dia dekat dengan peringatan Allah. Bukan maksud dia meniaga tampal ayat 1000 dinar kat kedai dia, bukan. Bukan gitu. Buka Muratal Quran je berniaga contohnya. Tapi orang semua lara je. Itu boleh jadi satu bentuk istihza'u al-Quran. Sebab tu kena hati-hati juga dalam hal tu. Dia mesti selari. Sebab apa? Quran antaranya Allah kata nak dapat rahmat Allah dalam Quran kena buat apa? Buka surah 7204. 7204. Kita bincang ni dulu ni. Ni prinsip. Tengok orang ni dia jual ayat-ayat Allah. Dia jual ayat Allah. Cara dia antaranya dengan abaikan tadi tu. Quran ni untuk apa? Kita ambil Quran bila? Nanti masa anak nak kahwin, nak nikah, jom jemput baca Quran semua. Adakah sekadar itu ya? Sedangkan Quran ni adalah hayatina, kehidupan kita. Hidup kita hidup dengan Quran. Sahabat Nabi hidup dengan Quran dulu dalam hidup dia. Jadi Quran bukan bermusim hidup dia. Baik. Kemudian jom buka surah tadi. Surah apa? 7204. Nah, Allah kata apa? Ini orang yang betul-betul apa dia? Amanah dengan Quran, membenarkan Quran ni. Antara dia apa? Wa idza quri'al Quran, Allah kata, bila Quran ini dibaca. Bila Quran ni bila sebut baca, faham maksudnya apa? Siapa saja fastami'u lah. Apa dia fastami'? Dia fastami' ni semua hari ni saya banyak masuk sini fastami' pula. Saya nak buat perbezaan supaya nampak. Orang baru kita, ya Allah, pentingnya lah faham bahasa Arab Quran ni. Pentingnya lah faham. Saya buat satu. Fastami'. Fastami'. Satu lagi fastami'. Okey. Ni fastami', ni fastami'. Apa beza dia? Dua-dua fi'il amah. Ni maksudnya isma'. Sama'a. Fasma'. Ni fastami'. Apa beza? Fasma' ni, isma' ni maknanya dengar tu. Kita suruh orang dengar. Dengar tak bunyi bom tadi tu? Dengar tak bunyi ni? Dengar tak bunyi kenderaan? Faham? Jadi itu dengar biasa-biasa. Dengar sekali lalu benda. Fastami' apa? Dia ada makna dia. Lil buat ni lil husuli al fi'il. Untuk menghasilkan, dapat hasil daripada perbuatan tu. Dengan dengar dapat hasil. Dengan ilmu, dapat pengajaran, dapat hasil. Itu dengan Quran. Bukan dengar macam dengar bunyi kereta. Dengar macam dengar bunyi lagu. Dengar lagu pun dapat hasil kan. Tenang saya dengar lagu 90-an ni kan. Itu dengar yang salah. Dia guna telinga dia untuk dengar, bukan ayat-ayat Allah. Ini sepatutnya digunakan. Baru Allah kata apa? Dapat apa? Tengok apa kesan dia dengan dengar sungguh-sungguh dapat hasil ni. Apa dia? La'allakum ya Allah, ini kunci nak dapat rahmat Allah selama ni. Tu dengan Quran. Dengar Quran sungguh-sungguh untuk dapat hasil, belajar. Boleh tak dengar tak faham? Tak usaha untuk faham. Macam mana kita usaha faham bahasa Jepun, bahasa Inggeris semua? Ni bahasa agama kita. Kan? Ini orang yang kita nak supaya tak nak jadi golongan macam ni. Mereka ada kitab tapi mereka buat apa? Abaikan. Sebagaimana Nabi sebut dalam Quran kan. Cuba tengok dalam ayat surah 25. Apa dia? Mana? Ni. Untuk dapat hasil daripada perbuatan. Untuk dapat hasil daripada perbuatan dengar tadi tu. Hasil yang baik lah, yang bagus. Keberhasilan dalam kelas dengar sungguh-sungguh. Cuba kalau sambil main handphone, boleh tak?
Tapi ayat tu tak habis lagi, saya tak baca habis lagi tu. Apa kena buat? Ya. Untuk dapat hasil daripada perbuatan yang sungguh-sungguh kita buat tu. Jadi dia dengar sungguh-sungguh. Sebab tu dalam ayat tu ada dua kan? Dua perintah. Wa iza quri'al Quran. Bila Quran dibaca dan jangan pandang siapa baca. Itu wahyu. Kemudian fastami'u, perintah untuk apa? Dengar sungguh-sungguh. Apa kena buat? Wa'an. Nampak? Tanpa ini fastami' tak akan berjaya dapat hasil yang mantap. Apa dia an situ ni? Diam maksudnya apa? Singkirkan gangguan. Singkirkan gangguan yang dapat ganggu kita daripada kita nak dengar Quran tadi. Jadi boleh tak kita kan? Sebab tu kadang-kadang ada ulama fatwa macam kita kat pasar malam buka Quran, siapa yang salah? Boleh dapat dosa kat siapa? Orang yang buka. Orang yang jalan tak? Faham? Sebab dia maklum dah ni orang pergi pasar, orang dah nak beli ni. Faham? Kerana ayat ni. Jadi benda macam tu kena fikirkan juga. Jadi tugas kita sebagai orang Islam yang cinta ni, yang betul-betul ni, ini kita kena buat ni. Allah kita kena usahakan. Singkirkan. Jadi cara macam mana? Singkirkan gangguan. Quran situ ni singkirkan gangguan. Jangan diam. Fokus supaya dapat fokus. Apa dia? Gangguan hari ni? Orang kafir buat gangguan tak? Apa bentuk gangguan orang kafir? Dan kita kalah tak dengan gangguan dia hari ni? Kalah. Tengok balik rumah kan, sekejap je dia kalah dah dengan apa yang belajar ni. Kan? Apa ada tak sebut tentang orang kafir punya strategi? Surah apa? Semua ada surah ni. Surah apa tu? Surah Fussilat. Surah 41. Nama pun Fussilat. Fussilat ni apa? Penjelasan detail. Allah nak bagi tahu ini dia orang buat benda ni, kamu kena jaga-jaga ni. Ayat 26. Tu buka. Tengok orang kafir buat. Sebab dia tahu ni kekuatan kita. Surah 41 26. Ni surah 7 204. Orang kafir punya kerja modus dia. 41 ayat 26. Cuba baca terjemahan, boleh faham tak? Terjemahan pun dia boleh faham kot kan? Tengok. Wa qala allazina kafaru, apa dia kata? La tasma'u li hadzal Quran. Lagi walghaw fihi. La walghaw. Apa laghaw? Lara. Faham? Jadi dia ada dua benda ni. Satu lara, laghun. Ada la'ibun. La'ibun mainan. Ada lagi lahun, hibu. Ni semua ni, tiga ni. Sebab tu dalam ayat kita la tulhihim ni perkataan lahun ni. Rijal dia tak akan melalaikan. Ni semua benda-benda larau ni. Tiga benda ni dalam Quran. Jadi orang kafir tengok. Apa dia? Keributan. Keributan ni larau ni maksudnya dia buat kecoh. Buat keributan boleh lah. Untuk apa? Kita nak dengar Quran. Tiba-tiba pasal apa? Kita ada agenda kita ni. Ramai orang Islam Quran tak tahu. Tapi tengok ada masuk agenda apa? Ada anugerah itulah, anugerah inilah, juara itulah, juara inilah. Apa lagi? Cilik itulah, cilik inilah, akademi itulah, akademi kan? Betul? Ini memang pedih tapi cakap terus lah. Kan? Jadi dia bercampur lah. Campur aduk. Boleh tak macam tu? Nanti ayat selepas ni Allah kata apa? Wala talbisul haqqo bil batil. Ayat selepas ni nanti. Hari ni tak bincang lagi. Memang tak boleh. Sebab apa? Wa taqtumul haqq.
kita campurkan, rasa macam okey, kurang-kurangnya orang dapat manfaat. Tak akan dapat. Sebab apa? Hak akan hilang. Orang tak akan dapat prinsip yang betul. Ini pun okey, ini pun okey. Mana prinsip? Mana prinsip? Tak ada prinsip. Hari ni umat Islam ada prinsip tak? Kalau tak berlaku macam ni kan? Yang penting kita jangan tengok pada orang, kita tengok pada apa dulu? Ku anfusakum, Allah kata, wa ahlikum. Tengok diri kita. Kita tak ada kuasa yang lain. Tapi apa dia? Semua masing-masing akan ditanya. Itu nanti kita akan temu dengan Allah kita sendiri, bukan orang lain punya hal, kita sendiri. Jadi sekarang ni prinsip kita jaga diri kita dan keluarga kita. Sebab itu ada kuasa kita dengan dia. Anak kita macam mana? Dengan Quran macam mana? Kan? Jadi ni. Jadi jangan kamu anggap wa ya'la tasru bi ayatillah, kamu anggap ayat Allah ni apa? Samanan qalilan. Apa maksud dia? Samanan ni apa? Harga. Harga boleh, nilai boleh. Kalau kita pergi kedai orang Arab, dia tanya berapa harga, kita kata apa? Berapa harga ni? Tanya dia apa? Senang kam saman kan? Kam saman, berapa harga ni? Pun cukup dah. Satu tu cukup lah kan? Nanti dia explain, kita cakap bahasa Inggeris pula. Berapa harga kan? Jadi saman ni harga ataupun nilai. Nilai ni lebih luas lagi. Nilai. Kalau harga kita nampak barang je. Sekarang ni kita kata nilai. Okey? Harga boleh, nilai boleh. Nilai. Jadi kamu menukar ayat Allah ni dengan kamu kata nilai yang apa? Sedikit. Maksudnya kurang, murah. Murah nilai yang murah. Apa bentuk anggap ayat Allah nilai murah? Ada tak ayat dalam Quran? Terangkan. Ni pun Nabi dah cakap awal-awal lah. Memang umat Islam kenapa macam ni? Akibat dia sebab mereka ni inilah anggap nilai murah. Mereka tinggalkan. Ya, yang murah. Cuba buka surah 25 ayat 30. 25 30. Berapa dah? 12. Kalau kita nak baca, kita baca daripada ayat 26 Saya tunjuk daripada ayat 26. Cuba tengok Apa surah 25 ni? Nama dia surah apa? Saya suka dengan tajuk surah sebab tajuk surah dia memang dekat dengan dia punya fokus dia dalam ayat-ayat dia. Furqan. Quran ni adalah tujuan Quran datang untuk supaya kita ada Furqan lah. Quran datang untuk kita ada Furqan. Kita dah tahu ini salah, ini betul. Ada prinsip. Jadi dalam ayat 26 Allah kata ini kejadian yang akan datang. Dan kejadian akan datang dalam Quran memang akan berlaku. Allah cerita awal-awal. Dan kita kena bersedia untuk tidak termasuk dalam golongan ni. Jadi dalam ayat 27, wa yauma ya'addu zalimu. Okey, dalam ayat ni Allah kata zalim bukan orang kafir. Orang zalim Zalim ni dia umum Zalim ni mana apa? Dia letak satu bukan pada tempat dia. Dia letak wahyu ni, kitab Allah yang mulia bukan pada tempat yang maksudnya macam mana? Letak dekat atas almari biar sampai berdebu ke? Quran ni tujuan dia untuk jadi peringatan, jadi panduan hidup, jadi Furqan kan. Tapi hari ni dia mandul kefahaman. Dia letak Quran pada tempat dia tak apa, Quran ni baca je tak payah faham. Boleh tak hafal sifir budak darjah 3 tapi tak faham sifir, dia hafal je. Bila tanya tukar sikit dia tak faham. Kita boleh terima tak budak macam tu? Guru boleh terima tak? Dia boleh masuk tak naik tingkatan kelas tinggi? Tapi bila kitab kita, agama kita yang kita nak bawa balik ke akhirat, itu kita boleh terima. Tak ada masalah. Apa? Boleh tak macam tu? Kita letak nilai Quran ni murah ke sebenarnya mahal?
Sepatutnya Quran ni mahal. Ni lebih penting untuk apa? Faham? Kalau tak faham matematik, tak pandai kira, ada kalkulator je hari ni. Kira je lah. Kan? Sibuk kan? Tapi tengok yang ni. Bimbang tak anak kita? Anak kita gagal UPSR dengan anak kita gagal faham Quran. Mana kita takut selama ni? Dia letak nilai akhir dunia tinggi tak? Akhirat rendah ke tinggi? Tak ada apa, akhirat nantilah. Dah tua nanti kita belajar. Macam tu tak? Jadi prinsip kita Islam ni hampir sama dengan prinsip orang yang dulu pernah dapat kitab. Mereka tolak kitab ni dengan harga yang murah. Kenapa? Hawa nafsu mereka cinta kat dunia tadi. Nampak tak? Al-ibrah bi umumil lafzi. Ni prinsip dia dalam Al-Quran. Ibrah kita ambil dengan lafaz yang umum. La bi khususis sabab, bukan dengan sebab yang khusus. Ini ayat ni untuk orang Yahudi Nasrani. Ni bukan saya. Bukan. Sifat orang beriman tak. Quran turun cerminan di diri kita. Itu kita kena faham tu. Jadi Allah Nabi kata dalam tu orang zalim ini apa? Menyesal. Apa dia? Dia menggigit jari dia. Yaqulu ya laitani takhaz ma'ar rasuli sabila. Alangkah baiknya kalau aku dulu ambil jalan Rasul ni bawa Quran. Aku ambil Quran yang datang daripada Nabi ni sungguh-sungguh. Kemudian ya walata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Alangkah celakanya. Dulu kalau aku tak jadikan si fulan ini sebagai apa? Teman karib aku. Aku ikut dia pergi akademi sana, pergi tengok rancangan itu ini. Sedangkan Quran kat sebelah aku buka untuk baca je. Tapi rancangan ni, drama ni aku ikut dan aku nangis tengok. Quran aku baca tak nangis pun. Macam tu. Faham? Kemudian laqad adallani an apa? Cuba baca ayat tu. Zikri. Dia telah sesatkan aku daripada peringatan yang ada dalam Quran yang sepatutnya aku faham peringatan ni, tapi aku langsung tak tahu apa-apa. Siapa tu rakan-rakan? Macam-macam lah boleh jadi isteri kita sendiri, suami kita sendiri, kita sendiri kepada anak-anak kita, ibu bapa sendiri. Itulah maksud dia. Yang dekat. Kemudian ba'da izja'ani, setelah Quran ni datang kat kita. Ya, siapa kata hari ni dia tak tahu agama Islam? Ada tak? Bahkan orang-orang kafir nanti dia akan berjawab. Dia tak ada ahlul fatrah zaman ni. Sebab ada media sosial, media masa kan. Hari ni lagi capaian ilmu lebih mudah. Jadi tak akan ada alasan untuk orang berhujah depan Allah yang dia tak tahu petunjuk. Sebab petunjuk telah datang kepada dia. Kemudian wa kana syaitanu lil insani khazula. Dan memang syaitan ini memang sangat suka untuk buat manusia kecewa nanti. Kemudian apa Nabi keluh, Nabi tengok keadaan ni? Wa qala rasul, dan ketika ini Rasul tengok keadaan ni semua kena umban dalam neraka ni, dapat azab ni. Ni bukan orang lain ni. Umat siapa? Umat Nabi. Sebab tu Nabi keluh ni. Ya Rabbi. Nabi kata apa? Qaumi. Siapa? Umat Islam ke orang kafir? Orang Islam. Ya Rabbi inna qaumi. Sesungguhnya kaumku ini apa dia? Ittakhazu. Mereka jadikan ambil Quran ni hazal Qur'ana mahjura. Quran ini barang yang tak diacuhkan, tak dipedulikan. Dia pergi jauh, dia tinggal. Mahjur lawan kepada hijrah. Hijrah, faham? Hajir. Muhajir orang yang berhijrah, pindah daripada negeri yang buruk kepada daerah yang baik. Mahjur apa? Dia ada rumah elok dah, dia buat penat-penat, betul dia pergi keluar rumah tu. Dia pergi keluar pula, lagi duduk kat bawah pokok je. Umpama macam itulah. Ada Quran hari ni, ini adalah pelindung kita ni kan. Quran ni syafaat untuk kita. Kita pergi tinggalkan dia. Kita belajar Quran masa sampai darjah aja. Muqaddam je contohnya. Habis dah hafal, dah boleh baca, selesai. Yang lain tak, kita boleh sampai kita boleh kerja kan. Quran tak pernah belajar untuk dapat kerja kan. Bukan untuk kitab untuk buat kerja. Sedangkan inilah kitab untuk kita buat kerja kita sebagai hamba Allah. Tak. Nampak tak? Sebab tu hari ni Quran proaktif tak orang yang ada Quran? Tak lah. Sedangkan Quran kitab bekerja yang paling aktif kerja ni untuk akhirat adalah Quran ni. Tak nampak benda tu. Ini hari ni lah peringatan yang kita dapat daripada ayat ni. Inilah umpama orang yang apa? Dia jual ayat Allah ni, dia tengok wahyu ni benda yang murah. Ini tak boleh datangkan kebaikan kat dia. Ini nanti susah hidup kita.
Sebab dia tak nampak hidup yang sebenar dekat mana? Kat akhirat. Jadi ni Allah ingatkan kepada orang-orang yang telah diberikan kitab. Jadi ni dua golongan al-ilmu wal bi ghairi amal. Yahudi ni, kalau kita letak nama dia Yahudi tadi, maka kita dah meletakkan satu yang jumud. Kalau keluasan makna dia apa maksud Yahudi ni? Al-ilmu bi ghairil amal. Orang yang ada ilmu tapi dia tolak ilmu tu, tak amalkan, dia tinggal, dia pergi yang lain. Dia dah ada Quran ni tapi dia tak acuhkan Quran, dia tinggalkan Quran. Itu kepada Yahudi. Nasrani pula apa? Yang dia suka buat amalan tapi dalam keadaan dia biarkan diri dia jahil. Dia malas nak susah-susah dengan ilmu. Asalkan dia tahu je, dia buat je. Sedangkan salah pun dia tak peduli. Ni Nasrani. Al-amalu bi ghairil ilm. Beramal tapi tak ada ilmu. Ni dua golongan ni simbolik dia. Jadi bila kita ambil dia punya konteks makna, baru kita lebih jelas. Adakah aku yang begini atau di sebaliknya? Supaya kita jangan jadi macam ni. Sebab itu mereka ni apa? Allah ingatkan dua benda yang mereka buat lah. Mereka tolak kitab ni. Dia tak beriman dengan Quran. Bahkan dia buat apa? Dia ambil, dia dah pelopor kepada kekufuran ni. Dia pula ajak orang, dia halang orang. Dia ajak kepada kekufuran. Dan dia berdagang agama dia. Dia menjual ayat-ayat Allah ni dengan harga yang murah. Jadi dia ambil agama wal tumistatid dunya bi amalil akhirah. Dia ambil dunia ni, dia ambil agama untuk dunia dia. Faham? Dia ambil agama untuk kepentingan dunia ni. Sebab tu dia banyak tutup kebenaran. Sebab tu Allah laknat golongan macam ni. Sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 59. Tu 59. Last ayat. Kita tengok. Nanti kita akan relate ayat tu lagi dengan ayat seterusnya lah. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinat. Mereka sembunyikan. Ini bentuk juga menjual ayat Allah dengan harga yang sikit. Mereka sembunyi kebenaran, sebahagian mereka yang boleh mereka terima, mereka terima. Sedangkan yang lain mereka tinggalkan. Jadi Allah kata innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu linnas. Nampak? Semuanya orang yang menyembunyikan apa yang Allah kami telah turunkan sesudah manusia diterangkan dengannya. Ulaika yal anhumullah. Mereka itu orang yang Allah laknat. Wa yal anhumul la'inun. Mereka akan dapat laknat Allah. Besar. Sebab apa? Ilmu adalah amanah. Jadi bila kita golongan ni, kita dah belajar. Tapi kita juga apa? Tak sampaikan pun. Ini berat untuk kita memang. Tapi saya akan selalu ingatkan benda ni. Lepas tu kita boleh keluar kelas kena buat apa? Kadang orang tanya gimana tu, malu nak cakap belajar Quran. Tak ada izah kita pergi belajar kelas tadabbur ni. Tak ada izah sebab kita tak ada orang kan. Kalau kita nak ikut kelas ni, bila kita kata dengan ramai, itu maknanya menunjukkan bagus kan. AJL berapa ramai penonton? Dia kena bayar lagi ramai. Mana lagi bagus lah. Kalau nilai kita ikut itu, habislah kita. Faham? Hari ni orang nilai pun macam tu. Dunia tak apa macam tu, akhirat bukan begitu. Beza. Jadi ini tiga benda Apa dia? Mereka dulu tak mahu beriman dengan Quran. Perintah kita sekarang, kita kena sungguh-sungguh beriman. Antaranya apa? Tadabbur. Kedua apa? Mereka lu segera-gera pula. Orang yang dah tahu tapi mereka segera keluar daripada perintah. Mereka pula yang ajak pula orang untuk tinggalkan perintah Allah lah, jauh daripada Quran. Jadi kita mana? Dan wa iya. Ni yang kedua. Jadi contoh kita sebagai ibu bapa. Kan? Anak kita ada hak dia. Hak dia untuk tahu apa? Agama lah. Jangan kita je orang yang awal-awal, ibu bapa yang awal-awal bagi anak gadget, bagi anak main piano, bagi anak kita pula yang ajar konon-kononnya untuk ni
Ni kitab untuk fikir Quran ni. Kan? Jangan palitkan dia dengan benda yang dia tak tahu pun tak ada masalah dia. Kita je yang pandai-pandai sendiri buat. Jadi kita tak ikut yang Nabi suruh. Dan yang kedua, yang seterusnya, watashtaru wala tashtaru, dan jangan kamu jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah ni, tak acuhkan Quran. Kamu ambil yang lain bukan main lagi, boleh berhabis duit, bayar kan? Sanggup ni. Quran kadang-kadang free je pun tak nak pergi. Punyalah murahnya nilai Quran di mata kamu. Gitu. Dan ayat terakhir apa dia? Wa iyaya fattakun. Wa iyaya fattakun. Nah, hanya kepadaku lah hendaklah kamu bertakwa. Fattakun. Wa iyaya, dan hanya kepada aku. Iyaya ni hanya kepada aku saja. Hanya kepada aku, fattakun, maka bertakwalah oleh kamu kepada, ni perintah takwa. Ittaqu maknanya bertakwalah kamu kepada aku saja. Apa maksud takwa? Jadi takwa ni maksudnya antaj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayah. Takwa ni maknanya wiqayah, cegah. Dia ada istilah panjang. Dia sebut takwa. Tulis nanti ni. Ni penting ni. Takwa iaitu takwa ni anta ja'ala bertakwalah kamu kepada aku. Bertakwalah kamu kepada aku. Jadi anta ja'ala bainaka wa baina azabillah wiqayah. Taj'ala bainaka wa baina azabillahi wiqayatan. Ni istilah, antara istilah syarak makna takwa, nak mudah faham. Apa dia takwa? Engkau siapkan antara engkau dan antara azab Allah itu benteng untuk terkena azab, cegah. Sebab tu dalam hadis Nabi apa dia? Ittaqun nar walau bisyikit tamrah. Faham? Bertakwalah, takutlah kamu, jagalah kamu daripada kena neraka walaupun dengan apa dia? Sebiji tamar. Apa maksud dia? Kita tinggal hari ni hanya ada sebiji tamar je. Jadikan sebiji tamar itu sebab untuk selamat daripada azab. Mana apa? Buatlah sedekah. Tu Nabi kata walaupun dengan sebiji tamar, usahalah untuk jadikan ia sebagai apa? Benteng kita daripada terkena azab. Bayangkan bukan sebiji tamar, ada 2 biji kenderaan, rumah pun 2 biji, tapi tak reti nak jadi benteng. Rugi tak? Nabi kata walaupun sebiji tamar boleh diusahakan untuk apa? Kita selamat daripada azab Allah. Bayangkan orang yang awal bagi harta banyak, macam-macam bisnes dia semuanya dapat, tapi satu pun dia tak reti nak jadikan itu semua sebagai asbab dia selamat daripada kena azab. Alangkah rugi orang macam ni. Rugi tak? Rugi. Sebab tu Allah kata la ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, janganlah kamu jadikan harta kamu dan anak kamu ni apa dia? Menjauhkan kamu daripada peringatan Allah. Rugi. Siapa yang buat macam tu dia rugi. Sedangkan sepatutnya dia lah orang yang lebih berpeluang nak selamat. Sebab dia ada banyak benda menjadi sebab untuk diselamatkan. Ini maksud takwa. Boleh engkau jadikan di antara engkau dan di antara azab Allah itu apa dia? Benteng, pencegah. Wiqayah. Boleh? Jadi Allah kata bertakwalah kepada aku, iaitu takut azab Allah. Takutkan azab Allah. Jadi ini takwa ni dengan bersumber apa? Sebelum Allah kata takwa, Allah sebut apa dulu? Syarat macam mana dapat takwa? Kat sini adalah jawapan dia. Kena apa? Ni, benarkan segala apa yang ada dalam Quran. Ilmu, kena ada ilmu. Lepas ada ilmu, kena ragu ke kena tolak? Kena yakin kena boleh tolak?
kena yakin dengan apa? Ni, jangan kufur dengan ilmu. Itu tolak. Untuk amalkan, amal. Jadi ilmu, kemudian amalkan, kemudian apa dia? Jangan jual dengan harga yang, jangan abaikan dia. Amalan istiqamah jangan tinggalkan, abaikan dia. Dapatlah takwa ni. Jadi sumber dia dengan Quran ni. Sebab itu Allah kata, kalau dalam surah 8 ayat 29 tu, siapa yang bertakwa, Allah akan tambah furqan. Kita tutup dengan ayat ni. Takwa ni, kebaikan takwa ni, kita akan dapat furqan. Lagi tinggi takwa, lagilah Allah beri kita furqan. Pembeza daripada sebarang kekeliruan. $29 kan? Betul? Surah berapa tadi? 8 Okey, jadi Allah kata dalam ayat ni, kebaikan takwa ni, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullah. Tengok Allah kata apa? Yaj'al lakum furqanan. Ini kebaikan pertama. Wahai orang beriman, kamu tak rugi kalau kamu takwa. Kalau kamu takwa, aku akan bagi tambah ilmu. Apa dia? Allah jadikan kita ni orang yang reti, yang pandai bila bezakan. Furqan. Kemudian kita maknanya orang ni ada prinsip. Ada prinsip hidup dia. Kemudian apa lagi kebaikan dia? Wa yukaffir ankum sayyi'atikum. Allah akan hapuskan kita ni salah kita. Kita memang buat dosa tapi kita takwa. Sentiasa jaga. Kadang-kadang aja terlajak sikit. Semua tu Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Dan Allah kata apa? Wa yaghfir lakum, dan Allah akan lindung kita daripada akibat buruk dosa. Yaghfir lakum ni dia beza sikit Bila sebut ghafar, istighfar, kita kena dua makna tu. Tulis istighfar ni ada dua makna. Mana dia? Apa dia? Pertama, ingat lagi tak? Penting makna istighfar ni. Istighfar ni pertama, lindung kita daripada aib dosa yang telah kita buat. Sebab dosa ni aib. Kan? Aib dosa ni. Orang tak tahu dosa saya. Allah lindung. Aib kalau terbuka. Kita cerita benda baik, tengok rupanya itu aib. Itu Allah lindung daripada aib. Itu maksud istighfar. Pertama, Allah lindung daripada, mohon Allah lindung daripada aib dosa. Yang kedua, istighfar juga, makna kedua, mohon Allah lindung daripada akibat buruk dosa, dampak buruk dosa. Mohon Allah lindung daripada akibat buruk dosa. Dosa adalah mendatangkan akibat buruk. Tak kat dunia, kat akhirat. Kat dunia pun boleh jadi dah awal lagi. Boleh tanpa musibah akibat buruk kita, dosa kita. Jadi dua perkara Pertama, dosa apa dia? Mohon Allah tutup kita daripada aib dosa yang kita dah buat. Contohnya ada orang dosa dulu, berapa tahun dulu dah buat, dah lupa dah, dia dah baik dah. Itu dosa. Tengok, banyakkan istighfar. Kemudian kedua, akibat buruk dosa, sama ada di dunia ataupun di akhirat. Aib tu sama, aib dunia atau aib akhirat. Kadang-kadang ada orang dosa dia sampai sudah orang tak tahu kat dunia. Kat akhirat nanti dia akan dimalukan dengan lebih ramai lagi makhluk. Waliyazubillah. Jadi kita minta istighfar. Itu maksud istighfar. Jadi ini kebaikan dengan orang yang bertakwa. Jadi wallahu zul fadlil azim, dan Allah ni pemilik kurniaan yang cukup agung. Jadi ni 4 benda lah yang penting. Beriman dengan kitab Allah sungguh-sungguh. Jangan ragu-ragu dan tolak pula kita pula jadi orang yang mula-mula kufur lagi kita, sedangkan kita orang yang tahu. Dan jangan sembunyikan ilmu yang kita belajar. Seumpama apa? Kita jual harga yang murah. Kita belajar tadi kita rasa mahal ni. Tiba-tiba orang kita nampak, kita tak nak bagi tahu pun benda yang mahal ni nak bagi pada orang. Kita sembunyikan, tutup je. Jangan. Barulah dapat apa? Allah kata, dengan ni semua bertakwalah kepada aku sungguh-sungguh untuk selamat daripada kena azab Allah. Inilah pengajaran tadabbur pada ayat ni. Memang ayat ni cerita pasal golongan Yahudi dan Nasrani, dan mereka itu adalah menjadi apa? Ibarat untuk kita, ibrah untuk kita ambil, supaya kita tak ikut jejak mereka yang mereka juga ada nabi, mereka juga ada kitab yang sama. Baik, sampai sini dulu untuk pagi tengah hari ni. Jazakumullah khairan pada semua.
yang hadir. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'ana jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jilaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.